Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Pembelajaran kita hari ini adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 1 iaitu aplikasi teknologi. Okey, hari ini kita akan sambung subtopik yang seterusnya iaitu subtopik ketiga. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Kita ada produk sedia ada ni. Jadi kita nak tahu apakah fungsi elemen mekatronik pada produk tu. Okey, sebenarnya produk mekatronik ni adalah produk yang sering kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Selalunya kita nampak lah, contoh paling mudah adalah mesin basuh. Dalam rumah siapa je tak ada mesin basuh kan? Semua ada mesin basuh. Mesin basuh ni dia tolong kita untuk meringankan beban kita lah, meringankan kerja kita dalam membasuh pakaian. Ini adalah salah satu contoh produk mekatronik. Contoh yang lain adalah kereta kawalan jauh. Yang ni kalau kita nak kontrolkan dia kan, ke depan, ke belakang, pergerakan kereta ni kita boleh kawal menggunakan telefon bimbit dan juga pintu gelangsar automatik. Ini kita selalu nampak dekat mall kan. Kalau kita nak masuk mall, pintu tu akan terbuka lah kalau ada orang nak lalu. Ini adalah contoh produk mekatronik yang sering kita lihat dalam kehidupan seharian lah. Dalam produk mekatronik ni dia ada antara sistem-sistem gabungan sistem lah. Sistem mekanikal, elektronik, elektrik dan juga sistem kawalan pengaturcaraan. Jadi saya akan terangkan satu persatu lah antara produk mekatronik ni apakah dia punya sistem dan juga fungsi. Okey, yang pertama sekali adalah kereta kawalan jauh. Dekat sini, kereta kawalan jauh ni adalah salah satu produk mekatronik yang mudah lah. Dia terdapat beberapa fungsi mekatronik tersendiri. Macam saya dah terangkan sebelum ni, kalau kita nak hasilkan produk mekatronik, kita kena ada gabungan beberapa sistem iaitu elektrik, mekanikal, elektronik dan juga kawalan pengaturcaraan. Okey, yang pertama sistem mekanikal. Sistem mekanikal kita akan menggunakan gear. Kenapa kita kena ada gear? Okey, gear ni kita gunakan untuk mengurangkan atau meningkatkan laju dan menambahkan daya kilas motor. Okey, nama pun kereta kawalan jauh. Tentulah kita nak kawal dia kelajuan laju, kita nak kurangkan kelajuan dan sebagainya. Jadi kita kena gunakan satu mekanikal. Jadi apa mekanikal tu? Kita akan menggunakan gear lah untuk kita boleh kawal kita punya kelajuan dan juga kita dapat menambahkan daya kilas motor pada kereta kawalan jauh. Untuk sistem elektronik pula, kita akan gunakan modul geganti dan juga pemacu motor. Okey, dua ni adalah untuk apa? Ianya adalah untuk menerima dan menukarkan isyarat input. Contohnya kalau kita masukkan input kita daripada alat kawalan tu kan, kita nak gerakkan ke depan kereta kita tu. Jadi dia akan menerima input tu lah. Maknanya kereta ni nak gerakkan ke depan. Jadi pemacu motor dan juga modul geganti ni dia akan proseskan input apa yang kita letak tu supaya dia boleh gerakkan kita punya kereta tu ikut pada kemahuan kita. Okey, untuk sistem elektrik pula, kita akan gunakan bateri alkali, motor AC dan juga bateri kadmium nikel lah. Okey, bateri ni kita gunakan sebagai sumber elektrik lah. Kalau kita tak ada bateri, tak ada sumber elektrik, macam mana kita nak gerakkan kita punya kereta? Jadi sumber elektrik ni penting lah untuk pergerakan kita punya produk mekatronik. Okey, seterusnya kawalan pengaturcaraan. Okey, dekat sini kita akan gunakan papan litar yang ada mikro pengawal. Okey, mikro pengawal ni adalah berfungsi untuk mengawal laju dan arah putaran motor AT. Maknanya dia akan dapat input lah, kita akan masukkan input apa yang kita nak. Jadi mikro pengawal ni dia akan proses lah input untuk gerakkan kita punya kereta tu lah. Seterusnya adalah pintu gelangsar automatik. Okey, pintu gelangsar automatik macam biasa kita kena ada 4 jenis sistem baru kita boleh hasilkan produk mekatronik. Okey, yang pertama sekali adalah mekanikal. Okey, mekanikal ni kita akan menggunakan takal dan juga tali sawat. Kalau awak tengok pintu ni dia boleh tarik terbuka ke dalam dan boleh tertutup. Macam mana boleh ada pergerakan tu? Jadi kita akan menggunakan pergerakan daripada mekanikal, kita akan gunakan takal dan juga tali sawat. Ianya berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Maknanya kalau tak ada mekanikal ni macam mana nak ada pergerakan kan? Dan juga gear pada motor membantu memudahkan pergerakan. Jadi kena juga adalah gear supaya kita boleh gerakkan pergerakan kita tu ke kiri dan juga ke kanan.
Okey, seterusnya sistem elektronik yang ini kita akan gunakan penderia gerakan dan juga litar pemacu. Dekat sini penderia gerakan ni kalau awak selalu nampak lah kan, pintu sliding door tu dia ada penderia gerakan dekat belah atas tengah-tengah pintu tu. Kenapa kita kena guna? Sebab penderia gerakan ni dia akan kesan sebarang pergerakan dan memberi isyarat kepada sistem kawalan. Contohnya kan, kalau awak nak lalu dekat situ kan, kalau awak lalu dia akan kesan ada pergerakan. Jadi dia akan beri isyarat pada litar pemacu ni lah untuk bukakan pintu tu. Seterusnya sistem elektrik, macam biasalah kita kena gunakan motor AT dan juga pengubah. Dekat sini kita gunakan untuk membekalkan tenaga elektrik. Kalau elektrik ni memang dia akan untuk membekalkan tenaga supaya ada pergerakan berlakulah, boleh tarik dan tutup pintu. Sistem kawalan dan pengaturcaraan pula kita akan gunakan sistem kawalan lah. Dekat sini dia berfungsi untuk memproses isyarat input. Contohnya tadi dia gunakan penderia gerakan kan. Bila kita tahu adanya pergerakan ataupun ada orang nak lalu, dia akan hantar isyarat kepada sistem kawalan. Jadi sistem kawalan ni dia akan proses input. Maknanya ada orang nak lalu ni. Jadi kita kena tarik pintu tu supaya terbuka, barulah orang boleh lalu kan. Dekat sinilah sistem kawalan ni dia lah akan proses isyarat yang telah dapat daripada penderia gerakan. Okey, seterusnya adalah mesin basuh automatik. Yang pertama kita pergi pada mechanical. Okey, mechanical ni adalah gabungan komponen yang menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Okey, drum ni kita tak nampak sebab dia dekat belah dalam bahagian mesin basuh. Kalau awak buka, awak akan nampak drum ni lah. Drum ni dia akan buat putaran untuk cuci pakaian kita. Okey, macam mana kita nak gerakkan drum ni berpusing? Kita akan menggunakan sistem takal dan juga tali sawat lah. Okey, tali sawat ni ada tali panjang ni kan. Dia akan gerakkan dan pusing kita punya takal ni. Takal ni dia akan pusingkan drum. Okey, jadi kita nak pusingkan drum, kita gunakan kaedah sistem mekanikal iaitu takal dan juga tali sawat. Okey, untuk elektronik pula, kita akan gunakan panel kawalan dan juga papan litar. Dekat sini kita akan beri input lah. Dekat butang ni kan, kita tekan on, off, start, pause. Kita nak tentukan berapa banyak air kan, berapa level air yang kita nak gunakan dan sebagainya. So dekat sini kita gunakan kaedah sistem elektronik lah sebagai input. Okey, untuk sistem elektrik, kita akan gunakan motor AU ataupun motor arus ulang alik dan juga pengubah. Pengubah ni adalah transformer lah. Jadi dekat sini kita akan gunakan dua ni sebagai pembekal tenaga elektrik untuk kita gerakkan mesin basuh. Kalau tak ada elektrik, mesin basuh kita pun tak boleh nak on kan. Okey, untuk kawalan pengaturcaraan, kita gunakan papan mikro pengawal. Okey, dekat sini mikro pengawal ni dia akan atur cara untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal dalam mesin basuh automatik. Maknanya dekat sini dia akan kawal kesemualah. Dia akan kawal elektrik, dia akan kawal elektronik, dia akan juga kawal mekanikal dalam kita punya mesin basuh. Jadi fungsi kawalan ni bergantung kepada pengaturcaraan yang direka dan tindakan kawalan yang dimasukkan pada panel kawalan mesin basuh automatik. Contohnya kita kena masukkan input dululah. Kita kena onkan dulu. Kita kena pilih bahagian mana kita nak. Jadi papan mikro pengawal ni dia akan proseskanlah data-data yang kita masukkan dalam input. Jadi itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga ianya bermanfaat. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.